Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada bukan warga Islam di dalam sidang Pertuan Asal Islam selama 30 minit bersama saya pada hari ini. Saya kenalkan diri saya terlebih dahulu kerana jika tak kenal macam mana saya nak bercerita. Saya Puan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Ibrahim. Saya Peguam Cara dan Peguam Bela, pengamal undang-undang di Tetuan Asal dan Hisam, dan saya biasa menguruskan kes-kes melibatkan harta si mati, pusaka, melibatkan sivil litigasi, syariah dan juga pusaka yang bertikai. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang yang dihormati pada hari ini, saya terpanggil pada hari ini untuk berkongsi dengan satu topik perkongsian yang saya kira cukup menarik dan tertanya-tanya oleh setiap individu di Malaysia ataupun setiap individu yang mempunyai harta. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi berkenaan dengan pengurusan harta. Kenapa saya kira topik ini sebagai satu topik yang menarik? Kerana saya selalu analogikan harta ini sebagai seorang individu ataupun harta ini seperti diri kita sendiri. Apabila diri kita sukakan kecantikan, diri kita sukakan kebersihan, pasti kita akan uruskan diri kita. Kita akan beli bedak Mary Kay ke, kita akan wangikan diri kita dengan minyak wangi Bath and Body Works ke, ataupun Sauvage daripada Dior. Saya bukan promote ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak analogikan. Jika kita sayang pada diri kita, kita akan uruskan diri kita sebaiknya. Dan begitulah juga dengan harta-harta yang kita miliki. Kenapa saya katakan harta-harta ini penting untuk kita pelihara dan jaga? Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya pasti bila anda membeli kereta Honda, bila anda membeli kereta Velfire ataupun rumah banglo 2 tingkat, itulah harta yang anda suka. Jadi anda miliki. Selanjutnya, apa yang anda buat dengan harta-harta ini? Ketika anda hidup, alhamdulillah, rezeki melimpah ruah, waris-waris dan keluarga pasti akan menikmati secara bersama. Pernahkah terfikir apakah yang berlaku kepada harta-harta ini jika anda meninggal dunia? Dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, topik hari ini saya kira cukup menarik untuk dikongsikan supaya segala harta yang kita miliki, yang kita suka, yang kita pilih ini terpelihara, diuruskan dan kemudiannya jika kita mati ataupun meninggal dunia, ditadbir secara baik mengikut pilihan hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya kata sebentar tadi, harta itu saya analogikan sebagai diri saya dan saya pun sukakan kecantikan. Jadi, saya mesti akan uruskan diri saya sebaik-baik dan secantik yang boleh sekiranya dibenarkan oleh pihak-pihak tertentulah. Dalam kes ni tuan-tuan dan puan-puan, harta ini lagilah. Harta ini tidak bernyawa dan memerlukan pengurus yang baik dan pemelihara harta yang baik. Di dalam kes ini tuan-tuan dan puan, apa yang saya maksudkan sebagai pengurusan harta? Bagi pencerahan dan kemudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya kira dan saya pecahkan kita punya sesi perkongsian pada petang ini kepada dua sudut. Yang pertama, saya akan bercerita berkenaan dengan pengurusan harta ketika individu itu masih hidup. Apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu dilakukan jika memiliki harta-harta ini. Dan kemudiannya saya akan sambung perkongsian saya ini berkenaan dengan harta-harta tersebut sekiranya berlaku kematian. Bagi harta ini, untuk kemudahannya saya pecahkan kepada dua agar sidang para pendengar petang yang dirahmati Allah pada hari ini faham. Harta ini mudahnya ada dua kategori. Saya pecahkan yang pertama kepada harta tidak alih. Harta tidak alih ni apa yang tuan-tuan dan puan? Ia adalah harta yang tidak boleh dialih. Tidak mudah dialih dan sangat sukar untuk dialih. Saya bagi contoh harta tidak alih seperti tanah. Tanah memang kita takkan boleh alih melainkan pasir lah. Pasir kita boleh alih. Okey. Rumah banglo 2 tingkat, kondominium,
ataupun rumah sewa-sewa kita yang banyak tu. Inilah harta tidak alih. Dan kategori yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya pecahkan kepada harta alih. Harta alih ini kebanyakannya orang akan melihat sebagai duit. Benar, harta alih ini memang duit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, harta alih ini bukan sekadar duit. Jika saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan puan ada tanah sawah ataupun ada ladang, ada mesin-mesin untuk membersihkan tanah sawah ataupun ada mempunyai ladang tebu, ada mesin-mesin untuk memproses tebu. Inilah mesin yang saya katakan sebagai harta alih. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan ada menyimpan emas, kalau tuan lelaki ada emas, saya kira simpan untuk isteri atau bakal isteri atau ibu lah kan. Bukan diri sendiri pakai. Tetapi kalau puan-puan di luar sana, daripada belah kanan, belah kiri, semua berbunyi-bunyi emas tu. Inilah kita kategorikan sebagai harta alih. Selanjutnya, apa lagi yang saya kategorikan sebagai harta alih yang saya pasti tidak dijelaskan ataupun tidak dicerahkan kepada sidang para pendengar pada hari ini, seperti saham. Saham di dalam syarikat kenanga, saham di dalam public mutual ataupun saham dalam syarikat-syarikat yang diusahakan atau apabila kamu semua menjadi shareholder, pemegang saham bagi syarikat tersebut. Jadi ini adalah jenis-jenis harta alih yang mana ahli-ahli waris ataupun keluarga kebiasaannya tidak mengetahui. Tetapi kaitannya jika berlaku kematian, ianya memberi kesan kepada dua jenis harta ini, iaitu harta alih dan harta tidak alih yang sepatutnya diuruskan oleh individu tersebut semasa hidup. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Seperti saya katakan, pengurusan harta ini sangat penting dan wajib diambil kira sebagaimana kita menjaga diri kita. Saya bagi contoh yang mudah. Kita juga apabila kita menjaga diri kita tuan-tuan dan puan-puan, kita pasti akan mengikut satu aturan, iaitu kita akan pakai sama ada baju dulu atau seluar dulu. Dan saya setakat sekarang saya alhamdulillah lah tak pernah lagi jumpa orang keluar tak berbaju dan tak berseluar. Jadi kita hidup ni ada aturan. Apabila ada aturan, begitu juga dengan harta-harta yang kita perolehi. Apa aturannya? Dan bagaimana kita mengaturkan harta-harta tersebut? Dalam kes tuan-tuan dan puan-puan ini, saya kira kita juga hidup bukan secara tiba-tiba. Kita hidup berkeluarga. Kita mempunyai ibu dan ayah. Kita mempunyai pasangan. Sama ada suami dan isteri atau isteri-isteri. Jangan dilupakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam undang-undang Islam ada satu pembahagian ataupun satu bidang yang dibenarkan di dalam undang-undang Islam untuk seorang lelaki mempunyai lebih daripada seorang isteri. Dan apa jadi kepada kalau harta-harta ini dipertikaikan dan direbutkan antara isteri-isteri? Dan selanjutnya tuan-tuan dan puan, jangan lupa apabila kita berkeluarga, kita akan mempunyai adik-beradik jika tidak tunggal lah. Ada abang, ada kakak, ada pakcik makcik. Dan selanjutnya jika dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita ada anak lelaki, anak perempuan. Inilah kategori-kategori keluarga yang jika tidak diuruskan harta-harta tersebut semasa hidup, maka harta-harta tersebut berkemungkinan besar dan kebiasaannya akan berlaku satu perbalahan ataupun satu pertikaian. Saya kira ianya satu rahmat jika berlakunya kematian seguluh ahli keluarga ini antara kategori-kategori yang saya sebut ini tidak bergaduh, boleh muafakat. Saya kira ianya satu rahmat. Tetapi sepanjang pengamatan saya sebagai pengamal undang-undang di dalam bidang harta pusaka, harta yang bertikai ataupun tidak bertikai, yang juga turut melibatkan mahkamah syariah dan panjangnya lagi apabila turut melibatkan di mahkamah sivil. Pertikaian ini jelas dan kadang-kadang tidak boleh diselesaikan melainkan dibawa ke mahkamah dan perkara ini juga memakan masa
dan tempoh bertahun-tahun lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pada hari ini suka untuk saya maklumkan apakah pengurusan harta. Saya telah jelaskan sebentar tadi ada dua jenis harta untuk kemudahan. Itu yang pertama. Dan kategori-kategori keluarga ataupun siapa yang kita panggil sebagai keluarga ataupun waris. Ibu, ayah, pasangan, anak-anak dan kadang-kadang saya kira sebagai waris sisian tepi iaitu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Dan selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, inilah topik ataupun perkara yang perlu dilakukan oleh individu yang mempunyai harta iaitu menguruskan harta bagaimana? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin cerahkan. Islam adalah agama yang rahmat. Islam ini meletakkan setiap titik perkara yang kita lakukan itu ada turutan dia, ada asas dia. Begitu juga dengan harta. Maka pada hari ini saya ketengahkan, Islam juga menggalakkan penulisan wasiat. Wasiat ini tuan-tuan dan puan, ianya adalah satu cara bagaimana kita sidang para pendengar pada hari ini boleh menguruskan harta secara baik. Dan perkara ini iaitu penulisan wasiat boleh dilakukan ketika masih hidup. Kerana apa? Jika telah meninggal, macam mana pula nak tulis wasiat ya? Selanjutnya saya teruskan dengan cara yang kedua. Boleh juga kita uruskan harta-harta ini melalui pengisytiharan hibah. Sekarang hibah ni adalah satu perkara yang sangat popular, yang sangat meruncing, yang patut diambil tahu, diambil kira oleh setiap individu yang mempunyai harta. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Saya kata kerana banyak pertikaian berlaku melibatkan harta. Apabila berlaku kematian, yang selepas ini saya akan jelaskan apa yang perlu dilakukan dengan harta-harta ini jika tidak wujud wasiat dan hibah. Oleh itu, apakah yang menentukan ataupun apakah yang meletakkan kepentingan mengapa orang Islam perlu melakukan wasiat? Mengapa orang Islam perlu melakukan hibah ataupun membuat pengisytiharan hibah? Dan selanjutnya, tuan-tuan dan puan, saya ingin jelaskan harta-harta ini juga boleh diuruskan dengan secara membuat deklarasi harta sepencarian. Saya akan teruskan dengan mengupas secara berkenaan tiga perkara ini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana inilah tiga cara yang saya ingin ketengahkan kepada sidang para pendengar pada hari ini agar harta-harta kita ataupun harta-harta yang dimiliki oleh tuan dan puan yang banyak tu boleh diuruskan, boleh dipelihara dan kemudiannya jika berlaku kematian boleh ditadbir secara baik. Yang pertama, sebentar tadi saya ada ceritakan berkenaan dengan wasiat dan apa pula hibah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, topik wasiat dan hibah ni adalah topik yang besar. Okey, tetapi kalau saya ringkaskan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan cukup untuk faham wasiat ini ditulis semasa hidup untuk mengketengahkan beberapa perkara berdasarkan pemilihan ataupun niat pemilik harta tersebut. Sama juga dengan hibah. Tetapi wasiat ini tuan-tuan dan puan-puan, perlaksanaannya bila? Perlaksanaannya adalah setelah kematian pemilik harta. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlu faham wasiat ini untuk siapa? Dari segi hukum syarak dan juga dari segi asasnya, saya mudahkan Islam ini pada permulaannya dibuat dan ditulis bukan kepada waris. Okey, siapa waris pula ni? Puan Fatimah. Waris ni seperti yang saya kata sebentar tadi, saya bahasakan sebagai keluarga. Apabila matinya seorang individu tu, siapa keluarga yang dia tinggalkan? Dan keluarga ini, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ianya perlukan keluarga yang mempunyai hubungan yang rapat. Siapa yang rapat ini? Adik-beradik pun rapat. Kalau ada anak lelaki, adik-beradik dapat atau tidak? Inilah yang saya katakan sebagai waris. Saya mudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, waris ini, waris utamanya adalah kalau orang itu ataupun individu itu adalah lelaki, waris utamanya adalah mak dan ayahnya jika masih hidup dan jika telah berkahwin pasangannya, isteri ataupun isteri-isteri. Dan jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada 3 isteri jangan dilupakan seorang pun.
Dan selanjutnya ada anak lelaki dan anak perempuan. Inilah waris-waris yang dikira sebagai waris kadim. Dan kehadiran anak lelaki, tuan-tuan dan puan-puan, perlu diperingatkan oleh semua para pendengar. Anak lelaki adalah satu rahmat yang besar Allah bagi di dalam keluarga. Anak lelaki kehadirannya menyebabkan pakcik dan makcik yang lain tidak boleh mewarisi harta tersebut. Kerana apa? Ini adalah garis ataupun susunan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mempertikaikan aturan ini bukanlah suatu perkara yang patut dilakukan. Dan selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, suka saya ingatkan dan juga berbalik kepada diri saya sendiri suatu nasihat. Apabila mempunyai ibu dan ayah, maka ibu ayah juga berhak kepada harta yang dibeli, dimiliki dan ditinggalkan oleh individu itu jika berlaku kematian. Okey, seperti saya kata tadi, yang pertama, wasiat ini dilaksanakan setelah berlaku kematian. Yang kedua, wasiat juga bukan kepada waris. Saya telah jelaskan waris itu siapa ya. Jadi sebenarnya waris ini untuk siapa, Puan Fatimah? Mudahnya tuan-tuan dan puan-puan, waris ini ataupun wasiat ini dibuat kepada bukan waris seperti, saya bagi contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan tiada anak, berkahwin, tidak dikurniakan oleh Allah zuriat, tetapi mengambil seorang ataupun 2-3 orang anak angkat lah yang mana telah dicurahkan kasih sayang, maka bila meninggalnya individu tersebut, sama ada mak ataupun ayah angkatnya, harta tersebut sepatutnya ditinggalkan sebagai pusaka kembali kepada waris-waris yang berhak. Dalam keadaan anak-anak angkat tadi telah lama tinggal dan hidup bersama dengan ibu dan ayah angkatnya, dan apabila berlaku kematian, apakah yang mampu memelihara anak-anak ini ataupun menjaga anak-anak ini punya kebajikan kalau tidak melalui harta tadi? Jadi apa yang perlu dibuat oleh ayah angkat dan juga mak angkat ini? Ayah angkat dan mak angkat ini perlulah membuat suatu wasiat. Inilah yang saya katakan antara contoh wasiat itu diberikan dan dibuat bukan kepada waris. Mesti wujud persoalan kan? Kalau wasiat bukan kepada waris, sebenarnya kenapa wasiat ni perlu? Betul. Dan apa pula hak kepada waris-waris jika wasiat ini bukan kepada waris? Soalan ini biasa berlaku. Dan jika soalan inilah yang timbul, saya jawab ataupun saya berikan pencerahan pada hari ini. Mengapa wasiat ini pada asasnya Allah turunkan ataupun secara sunnahnya ditetapkan bukan kepada waris? Kerana apa? Waris-waris yang memang telah dikategorikan sebagai berhak seperti yang saya kata tadi, pasti akan mendapat bahagiannya di mana? Ketika berlaku pembahagian perwarisan, iaitu apabila berlaku kematian. Dan jika individu itu tidak menulis wasiat, maka harta itu tetap akan kembali kepada waris-waris yang berhak. Dan disebabkan itulah tuan-tuan dan puan-puan kena faham, wasiat ini asasnya dibuat bukan kepada bukan kepada ahli keluarga ataupun waris kadim. Wujud juga soalan selanjutnya. Jadi kalau saya buat wasiat kepada ahli keluarga saya sendiri yang layak mendapat faraid kemudiannya, boleh ke tidak Puan Fatimah? Okey, soalan ni memang kebiasaannya akan berkait antara satu sama lain, yang mana saya kira jika wasiat ini dibuat kepada ahli waris ataupun ahli kadim waris yang ditinggalkan, ianya tidak boleh melebihi had yang dibenarkan oleh hukum syarak. Berapa had dia Puan Fatimah? Tuan-tuan dan puan ingat, simpan dalam kepala had jika tuan-tuan dan puan ingin buat wasiat kepada ahli keluarga ataupun waris kadim, ianya tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta tersebut. Dan jika lebih, macam mana pula Puan Fatimah? Kalau lebih, apa yang perlu dilakukan adalah perlu mendapatkan persetujuan daripada semua ahli waris yang lain yang berhak berkenaan dengan harta yang lebih daripada 1/3 itu, sama ada bersetuju diberikan kepada penerima wasiat yang dinamakan.
Dan macam mana jika berlaku pertikaian, Puan Fatimah? Wasiat jika berlaku pertikaian atau tidak ada pertikaian perlu dibawa dan disahkan di mahkamah syariah yang berbidang kuasa. Di situ hakim yang arif yang bijaksana akan mendengar dan memutuskan sama ada penerima wasiat tersebut yang dibuat kepada ahli waris kadim berhak lebih daripada 1/3 ataupun tidak. Berkenaan dengan wasiat ini juga, tuan-tuan dan puan, telah saya jelaskan. Pelaksanaan selepas kematian tidak dibuat kepada ahli waris keluarga dan juga mempunyai had 1/3. Saya teruskan dengan pencerahan berkenaan dengan hibah. Hibah ini pula apa, Puan Fatimah? Berbeza sangat ke dengan wasiat? Hibah ni, tuan-tuan dan puan, saya kira di luar sana sangat popular. Hibah ini sebenarnya sememangnya berbeza dengan wasiat. Kalau sama, buat apa nak namakan dua? Jadi konsep dia, rukun dia, cara pelaksanaan dia, hukum dia semua berbeza. Hibah ni, tuan-tuan dan puan, mudahnya pada hari ini saya kongsikan. Sebentar tadi saya telah nyatakan wasiat dilaksanakan selepas kematian. Hibah ni, tuan-tuan dan puan, asasnya saya ambil pencerahan secara mudah. Asasnya hibah ini berlaku ketika hidup. Pelaksanaan dia semasa hidup. Perpindahan hartanya semasa hidup. Jadi apa-apa harta yang hendak dihibahkan sepatutnya dilakukan sewaktu hidup dan diterima sewaktu hidup. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Kenapa perlu buat sewaktu hidup? Hibah ni, tuan-tuan dan puan, ianya ada akad. Okey, dia ni ada rukun dan dia ni ada majlis. Saya analogikan ya, kalau nak bernikah ya, tuan-tuan dan puan, nak bernikah mesti tahu kan siapa pasangan kita nak kahwin tu, siapa tok kadi kita, and then apa akad dia, aku terima nikahnya ataupun aku nikahkan kau, setuju dengan mas kahwinnya. Begitu juga dengan hibah. Hibah ni pun ada rukunnya. Siapa pemberi hibah? Apa harta yang dihibah? Siapa penerima hibah? Dan adakah ijab dan qabul? Jangan ingat ya tuan-tuan dan puan, nikah je ada ijab dan qabul. Nak buat hibah ni pun ada ijab dan qabul dia. Jadi bila pemberi nak bagi hadiah ataupun nak beli hibah lah, nak beri hibah tu, dia perlu nyatakan dengan jelas. Harta yang ingin diberikan itu adalah suatu hibah ataupun pemberian. Dan hibah ini adalah pemberian kasih sayang tanpa balasan. Dan pihak yang ingin menerima hibah tersebut perlu tahu ada harta yang telah dihibahkan kepadanya. Kenapa? Penerima hibah ni perlu tahu kerana penerima hibah ni perlu jawab. Sama ada dari segi percakapan ataupun tindakan. Dari segi kalau saya pergi secara mendalam, tuan-tuan dan puan, kita punya Imam Mazhab Asy-Syafi'i menegaskan bahawa jika individu itu individu yang waras, boleh bercakap, boleh bertutur, boleh mendengar, maka ijab dan qabul ini hendaklah dijalankan secara seperti macam mana orang itu bercakap, macam mana orang itu mendengar dan macam mana orang itu melihat. Bermaksud jika boleh bercakap, kena cakap. Jika tuan-tuan dan puan kurang bernasib baik, dikategorikan sebagai orang kurang upaya, maka ianya ada cara yang lain. Ianya tidaklah semata-mata secara bercakap, tetapi asasnya itulah kerana hibah ini antara rukunnya ijab dan qabul. Kerana apa selanjutnya di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan dan puan, juga menekankan kenapa berlaku perpindahan harta ini serta-merta kerana ianya perlu menunjukkan penguasaan penerima harta tersebut ke atas harta itu. Contoh saya bagi. Pada hari ini contoh ya, saya contoh kepada tuan-tuan dan sidang para pendengar, jangan ambil betul-betul ya. Saya ada kereta Velfire contoh Okay, saya bagi kunci. Dan kereta ini tiada hutang, sememangnya surat pemilikan kereta Velfire ini milik saya. Milik Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Ibrahim. Dah habis hutang pada bank dan juga dah hidup road tax dengan dia punya insurans. Kunci ni saya kata contoh Cik Ali, oleh kerana atas dasar kasih sayang ataupun saya sayang sebab Cik Ali jaga saya selama ni, saya bagi kunci kereta Velfire ni. Cik Ali pun cakap, oh betul ke? Oh saya ambil lah, terima kasih. Dan selanjutnya apa yang Cik Ali buat? Ketika itu Encik Ali boleh
serta-merta ambil kunci itu dan bawa Belfire saya, pergilah cuci kereta ke apa ataupun kemudiannya simpan kat rumah dia selama seminggu. Dan inilah antara benda yang menunjukkan mengapa ijab dan kabul tadi penting. Kerana apa? Penerima harta hibah itu perlu membuktikan ataupun perlu menunjukkan ianya menerima harta dan kemudiannya ianya melaksana dan menguasakan harta itu seolah-olah ianya milik diri. Ini perkara yang perlu jelas. Selanjutnya tuan-tuan dan puan, ini saya tegaskan. Hibah ini boleh buat kepada siapa? Okey, hibah ini untuk makluman semua boleh dibuat kepada waris kita ataupun kepada bukan waris kita. Kenapa? Ianya berbeza dengan wasiat. Seperti saya kata tadi, wasiat asasnya bukan kepada ahli waris. Tetapi jika berlaku pada ahli waris dan tidak melebihi had, ianya perlu mendapatkan persetujuan. Tetapi hibah ni tuan-tuan dan puan perlu faham. Boleh dibuat bukan kepada waris. Contoh saya bagi, jika saya ada seorang kawan. Seorang kawan yang mana ianya bukan Islam dan saya teramat menyayangi dia kerana dia sangat suka bersedekah contoh. Dan dalam keadaan sekarang saya menghadiahkan kepada dia satu mesin tebu. Contoh, mesin tebu yang saya ada ladang tebu tadi, saya hadiahkan kepada dia. Saya hibahkan. Boleh atau tidak? Hibah boleh. Bukan kepada waris, bukan kepada orang Islam. Dan inilah konsep hibah. Tetapi perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan, hibah ini jangan diniatkan sebagai untuk mengenepikan hak-hak waris fardu, hak-hak waris kadim yang berhak ke atas harta-harta peninggalan. Jadi saya perlu mengingatkan kepada semua, jangan sampai di dalam hati kita ada niat untuk mengenepikan ibu dan ayah. Jangan sampai di dalam hati kita ada niat untuk mengenepikan adik-beradik kita ataupun sesiapa waris yang sepatutnya layak menjadi waris kadim kepada kita. Apa-apa yang dibuat perlu jelas. Wasiat dan hibah adalah untuk memudahkan harta tersebut diurus dan ditadbir jika berlaku kematian. Selanjutnya tuan-tuan dan puan, saya teruskan berkenaan dengan perkara deklarasi. Berkenaan dengan urusan harta secara deklarasi iaitu harta sepencarian. Tuan-tuan dan puan, harta sepencarian ni apa? Okey, harta sepencarian ni pula bila terpakai dia? Harta sepencarian ni untuk kepada para pendengar pada hari ini, saya jelaskan secara mudah. Harta sepencarian ni adalah satu tuntutan di mahkamah syariah kepada sepasang suami dan isteri ataupun suatu pasangan yang pertama sama ada dalam tempoh untuk suami itu berpoligami ataupun yang kedua setelah berlaku penceraian. Yang mana ketika ada harta-harta ini, kereta Belfire tadi, kondo, 2 tingkat semua tu, berlaku pertikaian, berlaku penceraian, ada sumbangan pihak-pihak di dalam harta tersebut, sama ada secara duit ataupun tidak, secara tenaga ataupun emosi. Ini yang penting untuk menilai apakah harta yang dimiliki oleh bekas suami, apakah harta yang dimiliki oleh bekas isteri. Maka sebelum perkara-perkara ini juga berlaku ataupun jika tidak berlaku penceraian lah tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini juga perlu untuk kita uruskan harta-harta ini jika kita tidak mahu harta ini turun dan diwarisi kepada individu-individu lain. Jika kita faham dan tahu harta itu sebenarnya sememangnya kita beli secara bersama dengan isteri untuk kita majukan bersama dengan isteri. Maka apa yang perlu dibuat dalam keadaan ni tuan-tuan dan puan? Dalam keadaan tuan banyak isteri. Lepas ni nanti isteri kedua tanya, rumah dekat Kajang tu siapa beli pula? Siapa pula duduk? Lepas tu rumah dekat Putrajaya tu abang tak nak bagi saya ke? Bergaduh. Isteri pertama, kedua, ketiga. Biasalah suami kaya, kerja kontraktor, dapat kontrak government. Alhamdulillah rezeki melimpah ruah, isteri pun ramai. Tetapi jangan sampai bercerai-berai. Harta ini juga jangan sampai kerap dipertikai. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Harta ini boleh diuruskan dan ditadbir secara baik jika kita boleh membuat deklarasi secara aman. Deklarasinya apa? Maksud mudahnya tuan-tuan dan puan, pengisytiharan. Kita buat hitam putih, black and white. Okey, kepada isteri abang yang pertama, rumah abang di Kajang tu, abang isytihar kepada kamu, harta sepencarian kamu punya 80%, abang punya 20%. Abang tahulah kamu bayar semua loan bank, abang just letak nama je contoh.
Itu rumah di Putrajaya. Abang isytihar dengan isteri abang yang kedua, contohnya. Rumah di Putrajaya tu harta sepercarian dia 50-50 je. Tapi jangan cerita apa yang tuan-tuan dan puan buat, terutamanya berkenaan dengan pengisytiharan ini jika banyak isteri lah. Jadi kalau ada satu isteri, kena cerita sebab perkara ini perlu dipersetujui secara bersama di dalam deklarasi. Jika tak ada persetujuan, maka ini adalah satu perbalahan dan pertikahan. Dan kalau berlaku perbalahan dan pertikaian ini, macam mana pula nak ditentukan? Macam biasalah, Malaysia mempunyai mahkamah berbidang kuasa, sama ada mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil, maka perlu bawa tuntutan tersebut ke mahkamah yang berbidang kuasa. 3 cara ini tuan-tuan dan puan, saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, sila ambil berat. Tulis wasiat. Pilihlah nak buat hibah kepada siapa, dan juga selanjutnya jika banyak harta boleh juga terus buat deklarasi harta sepencarian. Macam mana nak buat ni tuan-tuan dan puan? Jangan risau. Cari kepada individu ataupun institusi ataupun firma guaman yang boleh memberikan anda khidmat ini. Kerana apa? Setiap perkara yang saya nyatakan ini, contohnya wasiat, hibah, ianya ada rukun dan sebenarnya boleh sahaja ditulis secara sendiri. Tetapi jika ianya tidak menepati rukun, tidak menepati syarat-syarat kepada rukun, maka wasiat, hibah ataupun harta sepercari tadi berkemungkinan besar melanggar syarat, melanggar rukun, melanggar juga undang-undang Malaysia. Jadi boleh dapatkan juga kalau nak buat sendiri, paling tidaklah dapatkan nasihat peguam-peguam ataupun pengamal undang-undang. Okey tuan-tuan dan puan, ada harta ni. Macam mana kita nak pelihara? Sebab ini pun salah satu pengurusan harta Bagi harta-harta alih ataupun tidak alih ni, saya kira tuan-tuan dan puan sedang pada pendengar jelas. Kita banyak produk insurans dan takaful. Maka harta-harta ini juga seperti mana kita kalau kita berlaku kematian, kita boleh ambil insurans diri, insurans hayat, medical card, betul tak? Ada kadang-kadang ada insurans gigi pun sekalipun. Kalau gigi kita jatuh patah ataupun gigi kita rongak lah, hitam ke macam mana, kita ada insurans gigi. Maka dalam keadaan ini sama juga macam harta. Kalau tuan-tuan dengar pada hari ini, saya dah kata dah, daripada awal tadi saya analogikan harta-harta ni macam diri kita. Bila diri kita jaga baik, maka kita pun mesti nak pelihara diri kita. Macam mana kita pelihara harta kita? Kita boleh pelihara dengan mengambil insurans. Ianya juga akan tertaluk juga kepada isu-isu berkenaan dengan hibah harta bercagar. Yang mana kalau wujud perbincangan selanjutnya selepas ini, tetapi saya dimaklumkan hari ini adalah episod yang terakhir, maka saya ringkaskan sahaja kepada tuan-tuan dan puan, harta-harta yang ingin dihibahkan, harta-harta ingin diwasiatkan ataupun untuk dibuat deklarasi harta sepercarian, macam mana nak peliharanya? Ambillah insurans. Sekecil-kecil insurans ini boleh memelihara harta itu dan boleh membantu waris-waris yang ditinggalkan. Okey tuan-tuan dan puan, saya teruskan dengan perbincangan saya sedikit berkenaan dengan harta atau pengurusan harta jika berlaku kematian. Sebelum saya menjawab persoalan-persoalan yang banyak timbul di tepi ni, saya perasan, saya ingin tuan-tuan dan puan jelas terlebih dahulu konsep pengurusan harta semasa hidup dan juga konsep pengurusan ataupun pentadbiran harta setelah kematian. Apa yang perlu dibuat? Saya teruskan dengan perkara ataupun tindakan yang boleh dibuat oleh waris-waris ataupun kepada penama-penama yang jika dinamakan sebagai waris untuk mentadbir harta-harta yang dimiliki oleh si mati. Adalah satu lumrah alam tuan-tuan dan puan. Semua yang hidup pasti akan mati. Even kereta fire mahal tu pun kalau tak hidupkan road tag, tak isi minyak, mati juga. Sama juga dengan individu ataupun manusia. Kerana apa? Semua yang hidup pasti akan mati. Bila berlaku kematian, pada sirang pendengar pada hari ini, apa yang tuan-tuan perlu buat? Okey, harta tadi perlu ditadbir. Siapa pentadbir? Dalam kes ini saya mudah dah ringkaskan sebagaimana harta tersebut ketika hidup mempunyai pengurusnya. Sama juga apabila tuan-tuan dan puan-puan meninggal dunia, harta tersebut perlu juga ada pengurusnya. Dan pengurus ni juga boleh juga dilantik secara wasiat ketika hidup. Siap-siap dah tuan namakan. Okey, kalau pada hari ini aku mati, maka harta-harta aku ni akan ditadbir oleh Encik Abu contohnya. Kerana ianya suami aku, jadi Cik Abu akan dilantik sebagai wasi ataupun sebagai pentadbir
Pentadbir ni akan berlaku ketika setelah kematian. Kenapa? Tugasnya macam kalau kita ada banyak tanah, banyak rumah, siapa nak bayar cukai tanah, cukai pintu yang setiap 2 tahun, setiap setahun? Siapa yang nak renewkan road tax kereta dengan motor? Inilah yang dilakukan oleh pentadbir. Ianya mengurus harta itu setelah berlaku kematian. Pentadbir ni pula apa Puan Fatimah? Pentadbir ni adalah orang yang dilantik sama ada secara undang-undang di Pejabat Pusaka Tanah, Daerah Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi Malaysia untuk waris ataupun individu tersebut mengurus harta si mati, aset-aset si mati. Okey, apabila pentadbir ini, suka saya ingatkan juga kepada diri saya dan juga kepada semua warga pendengar di luar. Kalau jadi pentadbir, kena ingat, hutang selesaikan bagi pihak si mati. Hutang ni tuan-tuan dan puan-puan, hutang apa? Jangan ingat hutang ni hanya sekadar duit ya tuan-tuan dan puan-puan. Hutang ni saya suka pecahkan kepada dua. Bila saya berjumpa kepada individu di luar sana yang bertanya kepada saya, hutang apa yang nak tolong selesaikan hutang si mati ni? Hutang dua ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang yang beragama Islam, hutang dunia dan hutang akhirat. Hutang dunia ni saya kira hutang kredit kad, hutang pinjaman bank ataupun hutang-hutang yang perlu dibayar untuk melangsaikan kepada pinjaman personal, sama ada secara hitam putih ataupun tiada hitam putih. Yelah, kadang-kadang pakcik-makcik di kampung-kampung sana, mereka ni tak ada guna hitam putih. Tetapi bila berlaku kematian, di hadapan rumah kamu datang orang kampung yang tidak pernah diragui lah hubungan dia dengan si mati, tiba-tiba meminta hutang. Oh, si Fulan bin Fulan ni ketika hidup hari tu dia ada pinjam aku 30,000. Dan 30,000 ni pula dia tak adalah hitam putih, cumanya ada bukti transaksi menunjukkan bahawa orang yang menuntut ni pernah memberi. Maka hutang ini juga perlu diselesaikan. Ya tuan-tuan dan puan, jangan ingat, oh mati je, oh terus faraid. Mati je terus ambil bahagian. Oh aku nak kereta anak aku nak rumah ni. Aku nak aset anak-anak aku tu. Sebab aku bapak dia, contoh. Habis siapa yang nak bayar hutang? Siapa yang nak selesaikan liability? Kalau semua nak ambil harta, berpusu-pusu terkejar-kejar mengambil harta, siapa yang nak bayar liability? Saya tak pernah dengar lagi lah setakat hari ni selama saya menguruskan kes pusaka sama ada bertikai ataupun tidak bertikai, jarang saya dengar waris-waris ni, oh biarlah saya tolong selesaikan hutang si mati. Jarang tuan-tuan dan puan-puan, sangat jarang. Sebab itulah saya kata pengurusan harta ni sangat penting. Kerana apa? Bila berlaku kematian, hutang ni siapa nak bayar dulu? Okey? Itu hutang yang pertama. Hutang yang kedua ni saya sebut sebagai hutang akhirat. Apa benda hutang akhirat ni? Jangan lupa ya tuan-tuan dan puan, kita ni berpuasa. Jika ada puasa yang tertinggal, kalau tidak digantikan pada tahun tersebut ataupun tahun selanjutnya, perlu membayar kifarah. Kifarah ke kafarah? Saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan. Ada kifarah, ada kafarah. Jangan tertukar. Okey? So siapa yang nak bayar ni? Denda ni. Denda disebabkan tidak mengganti puasa. Inilah hutang akhirat. Selanjutnya tuan-tuan dan puan, kalau ada buat nazar, diketahui juga, oh ketika si Fulan bin Fulan ni hidup ni dulu, dia pernah bernazar kalau dia dapat kahwin dengan sesiapalah, okey, dia boleh buat ataupun dia nak bayar 300 sebulan kepada surau sekian-sekian. Dengar ada nazar tersebut dan diketahui, maka perlu langsaikan nazar tersebut. Selanjutnya, hutang akhirat ini berkenaan apa tuan-tuan? Kalau ada diketahui si Fulan ini belum melakukan ibadah haji, maka bayaran badal haji ini adalah sangat digalakkan bagi harta ataupun sebelum menolak untuk diberikan kepada waris-waris. Inilah antara benda yang perlu diselesaikan, iaitu antara hutang-hutang akhirat. Dan selanjutnya, hutang apa tuan-tuan dan puan-puan? Hutang akhirat juga berkenaan dengan jika kita ada saya dah sebut tadi nazar. Okey. Dan selanjutnya, hutang-hutang ini, liability ini sama ada dunia atau akhirat, selesaikan sebelum apa? Sebelum bagi kepada ahli-ahli waris kadim. Okey. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, hutang liability diselesaikan. Kemudiannya kita selesaikan juga harta sepencarian. Sebab itulah saya kata tadi, deklarasi harta sepencarian itu penting.
Kerana apa? Sebelum nak bagi kepada waris-waris kadim yang lain, perlu dengar, perlu tahu juga pasangan si mati tersebut ada tuntutan atau tidak, atau ada hak tidak ke atas harta si mati itu bagi tuntutan pencarian. Dan selanjutnya, perlu diselesaikan juga terlebih dahulu wasiat dan hibah si mati. Kerana apa? Itulah niat utama si mati tadi ataupun pemilik harta tadi ketika hidup. Kita nak tahu dah niat dia. Dia nak bagi kat siapa secara wasiat? Dia nak bagi kepada siapa secara hibah? Selesai harta sepencarian, selesai hibah, selesai wasiat, selesai hutang dan liability dunia dan akhirat, barulah boleh bagi kepada ahli-ahli waris kadim yang ditinggalkan. Ingat ya pesan saya, kalau benda-benda ni tak selesai, kamu jangan pentingkan diri. Yang meninggal di bawah itu, di soal siasat, tergantung amalannya ataupun tergantung segala perkara jika hutang-hutangnya tidak diselesaikan. Jadi beringatlah kepada yang menjadi pentadbir, perkara ini perlu diambil kira. Selanjutnya saya kira, setelah menjadi pentadbir, boleh ke Puan Fatimah pentadbir ni nak jual? Oh, aku berkuasa pada harta. Seronok betul kan? Sebagai seorang yang berkuasa. Perlu diingatkan kepada semua, tuan-tuan dan puan-puan, pentadbir ni tak boleh jual ya harta-harta si mati. Kenapa? Namanya pentadbir saja. Okey, bila takbir ni dia pengurus. Okey, dia bukan pemilik. Jangan salah faham. Kalau pemilik ya, boleh jual, boleh lelong, boleh cagar, boleh buat apalah. Nama pentadbir ni nak buat, nak pindah milik, nak cagar, nak list, nak buat apa-apa mesti mengambil ataupun mendapatkan perintah mahkamah yang berbidang kuasa. Kerana apa? Tugas pentadbir bukan untuk menjual. Tugas pentadbir untuk menguruskan. Selanjutnya tuan-tuan dan perempuan, kat mana pula nak jual? Kalau nak jual boleh ke? Okey, kalau nak jual boleh. Tertakluk kepada persetujuan ahli-ahli waris kadim. Yang tadi saya dah sebut daripada awal tadi. Siapa ahli waris kadim? Kalau ahli kadim kata, oh semua ada tanah ni, si mati ada tinggal tanah. Tak nak dah lah tanah tu, kita dah ada pembeli, nak beli. Okey, bincang. Pentadbir ni bincang kena bincang. Jangan pula, dah dapat kuasa, gila kuasa Dapat sijil pentadbir tu bukan bermaksud kamu mempunyai kuasa veto. No. Bermaksud kamu adalah sebagai orang yang boleh mengenenggahkan dan mempunyai kuasa untuk menguruskan, tetapi keputusan untuk menjual perlukan persetujuan waris-waris kadim yang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan sidang pada pendengar, jangan lupa, jangan abaikan waris-waris. Dan waris-waris janganlah berasa kecil hati. Oh, aku tak jadi pentadbir, aku diketepikan, aku dianiayai. Oh, tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan begitu undang-undang meletakkan mandat seorang pentadbir. Pentadbir ni hanya membantu menguruskan. Kalau nak jual, tuan-tuan sebagai waris masih mempunyai kata-kata muktamad dan final. Dan disebabkan itu, jika dah bersetuju okey, pentadbir dah setuju, waris pun dah setuju, okey jom kita jual. Macam mana nak jual pula harta si mati ni? Pergi ke Mahkamah Tinggi, cari peguam, cari pengamal undang yang biasa buat berkenaan perkara ni, boleh minta perintah jualan. Perintah jualan ni nanti adalah proses-proses dia, turun naik mahkamah dia, dan prosedur-prosedur yang perlu dilalui. Dan selanjutnya barulah kita nampak atas tanah tu nanti, sama ada atas geran tu nanti yang dimiliki oleh si mati tu boleh turun kepada waris-waris berhak ataupun terus kepada pembeli yang baru. Inilah perkara yang berlaku jika ada harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati yang perlu diuruskan jika si mati mati. Apa? Saya recap tuan-tuan dan puan. Lantik pentadbir. Pentadbir ni siapa? Boleh ke ahli keluarga? Boleh ahli keluarga, ataupun kalau tidak ahli keluarga, kebiasaannya berlaku pergaduhan yang tidak boleh diselesaikan, mahkamah tetap akan menetapkan pada individu yang sangat amanah. Nanti tertakluk kepada perbicaraan. Dan kebiasaannya tuan-tuan dan puan, ianya ahli keluarga. Okey. Dan selanjutnya bila dah urus dah takbir, ada proses nak jual, boleh cari peguam pengamal undang. Bolehlah pengamal undang-undang ni proses untuk menjual harta tersebut. Dapatlah waris-waris tadi menikmati duit ke, bahagian tanah ke, bahagian geran ke, ikut prosedur undang-undang. Jangan terkejut, jangan sedih Kalau tak tahu, tak cakna proses, jangan risau. Di Tetuan Asal dan Hisam biasanya memang kita biasa buat perkara ni. Dan saya macam saya cakap tadi, proses-proses ni saya dah lalui pelbagai, termasuklah yang bertikai daripada situasi
ibu tiri dan juga anak tiri bergaduh di mahkamah syariah, berebut harta secara faraid ataupun pembahagian sama rata, dan kemudiannya berebut juga harta sepencarian. Ini wujud, tuan-tuan dan puan, wujud saya tak tipu dan saya tak reka-reka. Ianya jelas berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu saya terpanggil hari ini. Selesaikan, uruskan secara baik ketika hidup. Buatlah wasiat, buatlah hibah, buatlah deklarasi harta sepencarian dan lain-lain dokumen yang boleh memantulkan niat anda terhadap harta yang anda miliki. Okey, tuan-tuan dan puan, saya telah jelaskan secara ringkas. Saya kira sebenarnya saya rasa saya dah cakap lebih 30 minit sepatutnya. Tapi tak apa, sebabkan saya terpanggil dan saya rasa tanggungjawab untuk berkongsi kepada semua berkenaan perkara ini, maka saya teruskan dengan soalan-soalan yang ditujukan kepada saya sebelum saya menjawablah. Saya menutup. Okey, daripada Cik Norfaziatul ya. Okey, soalan pertama, kalau harta tersebut diwasiatkan kepada orang lain, kita nak failkan di mana ya puan? Okey, wasiat ni tuan-tuan dan puan, saya jelaskan kalau wasiat ni dah ada sama ada hitam putih atau tidak, dia perlu mendapatkan pengesahan dan tuntutannya perlu difailkan di mahkamah syariah tempat orang tersebut yang mendakwa wujudnya wasiat. Okey, dan wasiat ni tuan-tuan dan puan, kalau orang Islam, buatlah di mahkamah syariah di tempat orang Islam yang mendakwa wasiat itu wujud. Tapi kalau dianya bukan orang Islam, buatlah di mahkamah sivil. Mahkamah sivil. Okey, mahkamah sivil dekat negeri yang dia duduk tu. Okey? Selanjutnya saya dah menjawab, saya harap Cik Faziatul. Cik Faziatul sekali lagi, alhamdulillah. Boleh ke kalau harta kurang 2 juta difailkan di mahkamah tinggi? Tujuannya nak cepatkan proses lantikan pentadbir sebab dekat pejabat tanah kebiasaannya ambil masa lebih panjang. Okey, soalan ni berkaitan dengan bidang kuasa Cik Faziatul. Okey, saya jelaskan secara ringkas. Pejabat tanah, kalau nak ke pejabat tanah mesti wajib ada tanah, dan harta tanah itu termasuklah harta nilai-nilai, harta alih tu, duit ke emas ke saham, kurang 2 juta. Ada tanah kurang 2 juta, confirm pejabat tanah. Tapi soalan Cik Fiz tadi, harta dia kurang 2 juta. Tapi dia nak cepatkan proses di mahkamah tinggi. Okey, tuan-tuan dan puan, ianya boleh dilakukan jika perkara ini mendapat kebenaran daripada amanah raya, ataupun amanah raya juga kalau tuan-tuan ada harta kurang 2 juta iaitu sejumlah 600,000 macam tu, amanah raya boleh pergi, amanah raya boleh menyelesaikan. Tetapi kalau nak pergi sendiri, bidang kuasa di mahkamah tinggi ianya mesti dan wajib melebihi 2 juta. Kalau duit sahaja pun 2 juta, memang pergi ke mahkamah tinggi. Okey? So proses cepat atau lambat untuk ketepikan tu kena patuhilah. Okey? Saya harap menjawab kepada soalan Cik Faziatul. Soalan daripada Encik Fik Azman, adakah Islam menggalakkan menulis wasiat? Masya Allah, soalan ni sebenarnya memang tujuan saya pada hari inilah Encik Fik Azman. Terima kasih kerana sudi mendengar platform hari ini. Memang betul, Islam memang menggalakkan setiap ahli ataupun penganutnya untuk menulis wasiat. Begitu juga hibah, deklarasi dengan harta sepencarian. Okey, Encik Fik Azman, saya pun telah jelaskan tadi. Dan daripada Cik Ashraf Bukhari, salam puan. Waalaikumsalam. Hibah perlu buat pengesahan di mahkamah tak? Apa kelebihan atau kurangnya segi kita buat pengesahan? Okey, macam saya cakap tadi, Cik Ashraf Bukhari, hibah memang perlu buat pengesahan di mahkamah jika tidak bertikai. Okey, tetapi kalau tak bertikai pun, kalau ragu-ragu dengan rukun dan kalau wujudnya kes melibatkan kematian, sememangnya wajib ke mahkamah syariah. Kerana apa? Macam saya kata, hibah wasiat dia ada rukun, dia ada syarat. Jadi bila buat hibah tu, kita nak tengok ketika berlakunya proses dokumentasi ke, majlis hibah tu ke, benda-benda ini dipatuhi. Maka soalan yang pertama, wajib buat pengesahan di mahkamah syariah. Apa kelebihan dan kekurangan kalau tak buat pengesahan? Okey, kelebihan buat hibah ni ataupun kelebihan buat pengesahan hibah di mahkamah syariah ni kita nampak lebih jelas. Kenapa hibah ni macam saya cakap tadi, ianya tertakluk kepada rukun dan syarat. Bila ada rukun dan syarat ni, ianya bergantung pada hukum syarak. Jadi kita nak tahu sama ada ianya sah atau tidak. Itu kelebihan dia, yang mana ianya jelas juga kepada ahli-ahli waris, betul ke harta itu memang benar-benar sah sebagai hibah. Dan jika tak jadi hibah, harta tu duduk celah mana. Okey, jika mahkamah isytihar, walaupun ada dokumen tapi harta tu bukan harta hibah, maka persoalan harta tu jelas. Ianya jatuh di dalam pusaka. Perlu kembali kepada proses pengurusan biasa pewarisan sama ada secara muafakat,
secara penolakan ataupun secara faraid. Okey, kelemahan kalau tidak mengisytiharkan hibah. Saya jawab juga ya, Encik Ashraf Buhari. Kalau tidak isytiharkan hibah ni, saya kira ianya suatu yang tak patutlah sebab pemberi dah bagi kepada orang yang nak menerima. Bila dia tak isytiharkan hibah, akan wujud pertikaian. Pertikaian antara ahli-ahli waris lain yang kata, tak adalah, abah tak bagi engkau pun. Abah bagi aku sebenarnya sebab aku anak yang paling disayangi. Contoh. Bila tak buat isytihar, tak buat pengesahan pula tu, inilah antara pertikaian-pertikaian yang berlaku. Jadi soal berkenaan dengan hibah ini, saya kira Encik Ashraf Buhari lebih teratur hidup pemberi ataupun pemilik harta itu untuk menguruskan harta itu secara cantik dengan membuat deklarasi hibah tadi. Okey, saya teruskan dengan soalan selanjutnya. Okey, daripada Cik Johanna Adriana Saha. Okey, tanggungan saya adalah lebih banyak daripada aset saya. Bolehkah saya menulis wasiat? Boleh Cik Johanna Adriana Saha, boleh. Memang wasiat ini perlu. Itulah antara benda yang kita patut buat untuk kita tahu nak selesaikan hutang mana dulu, nak bagi kepada siapa, mana harta yang tak ada hutang. Contohnya sangat digalakkan. Boleh tulis wasiat. Okey, selanjutnya berkenaan dengan soalan-soalan daripada Encik Farid Hilmi. Boleh recap tak anda hari ni? Masya Allah, subhanallah. Saya hari ni saya dah cakap, saya rasa dah hampir sejam. Okey, tapi tak apa, saya recap Bila hidup, macam mana nak mudah uruskan harta, ada 3 perkara saya galakkan kepada tuan-tuan dan puan sidang para pendengar. Lakukanlah wasiat. Dah start pada hari ni. Tulislah wasiat tu kepada mana-mana institusi pengamal undang-undang ke ataupun yang boleh dijumpai. Yang kedua, buat hibah. Kalau betul-betul ada sayang siapa, aku terlalu sayang pada anak buah aku contohnya. Walaupun sebenarnya ada anak sendiri tapi terlalu sayang sebab anak buah ni yang jaga saya. Waktu saya sakit, waktu saya ke hospital, saya tempang, dia yang jaga. Dia seorang. Orang lain semua buat tak tahu. Dan saya gila ke contoh saya ada penyakit psikiatrik ke apa benda, contoh anak buah ni yang jaga. Maka buat hibah. Kenapa? Dia boleh menjaga. Inilah hibah secara balasan tanpa hibah ialah balasan kasih sayang tanpa balasan. Pemberian kasih sayang tanpa balasan. Dan selanjutnya, ada isteri 2, 3, 4 orang macam saya cakap. Wajib ataupun digalakkan sangat tuan-tuan dan puan deklarasi harta perceraian. Okey. Saya kira saya pun dah nak cakap sejam ni. Ada lagi soalan? Saya cuba jawab semua sebab mengambil kira hari ni adalah hari terakhir sesi sharing ni. Okey, harta intelek pun boleh diwarisi atau dihibahkan tak? Okey. Harta intelek ni tidak boleh diwarisi atau tidak boleh dihibahkan. Tapi apa yang boleh diwarisi dan dihibahkan? Profit. Okey, profit ataupun interest yang wujud daripada harta intelek. Contoh saya bagi kepada tuan-tuan dan puan, menangkan saya pun pernah terlibat dalam kes melibatkan pendaftaran harta intelek. Jadi persoalan yang timbul daripada pembuat harta intelek ni. Kalau contohnya hasil lagu hasil lagu ini telah bukan dipatenkan, maksudnya didaftarkan sebagai satu harta intelek. Saya ketahui melalui suatu dokumen yang saya baca sendiri daripada MyIPO, harta intelek ini tidak boleh diwarisi, tetapi proceed ataupun hasil sanjut-sanjut itu boleh dihibahkan kepada penerima daripada pemilik harta intelek itu kepada penerima yang ingin dinamakan. Itu boleh. Kerana apa? Harta intelek ni dia ada sijil tuan-tuan dan puan. Bila ada sijil, dia ada pendaftaran dia, nama yang tertera itulah nama pemilik. Kalau nak diwarisi, dihibahkan, tidak bolehlah kerana sijil tu perlu bertukar dan pendaftaran tu pun ada tempoh hidup dan mati dia. Tapi kalau proceed, boleh. Okey? Ada lagi soalan selanjutnya daripada Encik Farid Hilmi. Masya Allah. Bagaimana kita ingin melindungi diri kita selepas kita hibahkan harta? Atau deklarasi harta daripada diisi orang di harta itu seperti rumah. Okey. Sebab tu saya jelaskan tadi Encik Farid, saya bagi secara general hibah tu. Hibah ni kalau saya pergi mendalam, ianya satu topik yang sangat kita panggil bolehlah kita ambil 3-4 jam session hibah saja. Okey, tapi untuk mudah Encik Farid Hilmi, hibah ni ada hibah mutlak dan ada hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni pula saya kira ada kategori umrah, ada kategori rukbah. Dan kadang-kadang ada lebih advance sidang para pendengar, hibah dengan syarat ifadah, hibah dengan syarat ta'liq ataupun hibah dengan syarat tauqid, iaitu bersandarkan kepada waktu. Dalam kes Encik Farid ni macam mana nak pelihara diri dia, maka dianya boleh buat hibah bersyarat. Okay, hibah bersyarat ni boleh ditulis dalam hibah tersebut, tetapi ianya bergantung juga keadaan syarat tu. Adakah syarat itu diberikan kepada Encik Farid walaupun Encik Farid bagi rumah kepada
isteri contoh tapi takut diusir. Jadi dalam hibah tu kita boleh jelaskan manfaat, kegunaan, segala kenikmatan pada harta tu masih boleh dinikmati oleh Encik Farid. Dan di dalam dokumen hibah tu juga pemberi hibah tadi ataupun penerima hibah tadi pun bersetuju. Okey, walaupun saya pemilik harta ni tapi Encik Farid boleh menikmati harta sampailah Encik Farid meninggal dunia. Contoh ini perlu dijelaskan. Sebab tu saya kata tadi dokumentasi wasiat dan hibah ni ianya boleh dibuat individu tersendiri. Tetapi jika ianya melibatkan syarat-syarat kompleks ataupun rukun yang kompleks, selayaknya ataupun sehendaknya lah sidang para pendengar carilah pengamal undang-undang ataupun individu yang boleh membantu anda menerangkan secara jelas bagaimana memelihara hak anda. Seperti soalan Cik Farid tadi. Tapi saya dah jelas saya jelaskan boleh memegang ataupun duduk pada rumah tersebut dengan menikmati manfaat ataupun enjoyment di atas tanah tadi dengan konsen penerima hibah. Dan konsen ni pula perlu jelas. Okey? Selanjutnya, okey, Puan Rosmawati, Kak Ros. Okey. Soalan berbezakah tanggungjawab pentadbir dan pemegang amanah? Oh, okey. Istilahnya pentadbir dan pemegang amanah ni, pemegang amanah ni dia ada satu instrumen Puan Kak Ros tadi, instrumen kita panggil trust deed. Okey, kalau saya isytiharkan sini ataupun saya terangkan pemegang amanah dan pentadbir ni konsep dia mudah sama. Mudah dia sama kerana apa? Orang yang memegang harta tadi, yang membantu untuk menguruskan harta tadi, ianya seolah-olah ianya orang yang diberi amanah dan ia juga diberi amanah untuk mentadbir. Sama. So istilahnya konsep dia sama tetapi dia punya instrumen dia tu. Instrumen pentadbir saya bagi tahu jugalah kepada sidang para pendengar, ianya secara geran probate, geran surat kuasa mentadbir. Kalau pemegang amanah ni melalui instrumen yang berbeza pula iaitu surat ikatan amanah. Tapi ada juga kesan aplikasi dia dan pendaftaran dia dengan pelaksanaan dia berbeza. Cumanya tugas je sama. Okey, untuk menguruskan dan mentadbir harta tu secara baik. Okey. Selanjutnya, okey, saya kira pada hari ini saya nampak ada daripada sidang para pendengar daripada Chami Chen. Oh ni saya kira daripada peguam yang hebat juga ni. Okey, dan selanjutnya tidak ada soalan lain berkenaan dengan perkongsian pada hari ini. Dan Alhamdulillah saya harap perkongsian saya pada hari ini kepada tuan-tuan dan puan sidang para pendengar berkenaan pengurasan harta semasa hidup dan kemudiannya setelah meninggal memberi manfaat dan semoga ianya membantu. Dan ingat pesan saya kepada sidang para pendengar, harta ini uruskanlah secantik-secantiknya, semolek-moleknya sebagaimana anda uruskan diri anda. Anda suka wangi, begitu juga harta. Uruskanlah harta, wasiat ke, hibah ke, harta sepercarian punya deklarasi ke, uruskan secara tadbir. Senang. Kenapa? Tujuan dia saya mohon untuk pemilik harta yang mendengar ni supaya tidak berlaku pertikaian. Dan bila berlaku pertikaian, astagfirullahalazim, terlalu panjang tempohnya untuk menyelesaikan dan kesian kepada waris dan juga kepada anda yang telah meninggalkan dunia. Itu sahaja daripada saya. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, anda boleh teruskan di dalam sidang platform ini, kemudiannya boleh tinggalkan komen, kita akan balas. Dan sedih ataupun saya ingin ucapkan inilah platform yang terakhir live sepatutnya 30 minit bersama dengan Tuan Asar dan Hisam, dan disebabkan ini sesi yang terakhir saya ambil lebih sikit lah. Dan jangan lupa like segala platform yang dikeluarkan oleh Tuan Asar Hisam, dan terima kasih kerana sudi menjadi para pendengar yang setia. Like platform YouTube, Instagram dan juga Facebook. Dan selamat mendengar di dalam sudut yang kemudiannya. Terima kasih sidang para pendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.